Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ni kita masuk pada bab yang kedua ataupun tajuk ataupun bahagian yang kedua, sebab-sebab dan bentuk-bentuk penyakit hati. Sebab-sebab dan bentuk-bentuk penyakit hati. Muka surat 36. Hati manusia terdedah kepada berbagai-bagai jenis penyakit, iaitu penyakit batin atau penyakit rohani. Perkara ini telah diakui oleh Al-Quran sendiri. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit, iaitu syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta, yakni mendustakan kebenaran, hidup berpura-pura sepanjang hayat itu. Ini ayat 10 suratul Baqarah. Ayat ini kalau kita nak ambil tadabbur lah secara poin yang utama, ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa penyakit batin kalau tidak dirawat, dia akan melarat, bahkan dia akan bertambah teruk, bahkan akan terbuka lagi ruang untuk penyakit-penyakit lain. Sebab syak hasad dengki ni boleh ada kepada siapa-siapa pun, tapi kalau tidak dirawat, dia akan mari lagi penyakit-penyakit lain. Itu seperti mana yang disebut dalam ayat ini. Jadi hakikatnya orang munafik itu walaupun nak zahirnya nampak tenang, boleh salat di belakang, di saf pertama di belakang Rasulullah, tapi sebenarnya batin mereka tidak tenteram, batin mereka tidak tenang sebenarnya. Penyakit hati yang terdapat seperti mana yang tersebut dalam ayat ini adalah penyakit nifaq. Penyakit nifaq, iaitu ni maksudnya nifaq ni hak khusus kepada yang disebut dalam ayat ni, iaitu berpura-pura menerima Islam pada masa hayat, tetapi pada hakikat yang sebenar tidak bertujuan menerima Islam dengan penuh keikhlasan. Sebaliknya, Islam itu yang ditampilkan itu hanyalah sebagai batu loncatan untuk memusnahkan Islam daripada dalam. Ia pernah berlaku dalam sejarah Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina negara Madinah dan membentuk warga negara berbilang kaum di negara tersebut. Jadi kalau kita perhatikan dalam sejarah, ahli-ahli sejarah menyebutkan bahawa Nabi ini menghadapi kesukaran dalam memerintah kerana ada puak-puak ni. Cukup berhati-hati. Banyak pula tu ayat Quran sebut supaya berhati-hati dengan puak ni. Jangan salah ambil ahli, jangan salah lantik jadi ahli jawatan kuasa puak ni. Bahaya. Jangan bui jawatan-jawatan strategik dalam pemerintahan negara. Kalau dia masuk dalam sistem pemerintahan, dia akan merosakkan sistem itu. Kalau tidak, kalau dia tak terlibat dalam jawatan pun, dia duduk dalam masyarakat jadi bermasalah. Ini pokok munafik. Sebab munafik ni dia lebih teruk daripada segala manusia yang ada. Kalau kafir munafik lebih teruk daripada kafir biasa. Manakala orang Islam yang munafik, dia akan jadi manusia paling tidak berkualiti. Orang Islam paling tidak berkualiti. Jadi kena berhati-hatilah. Baik, selain itu terdapat lagi penyakit lain
Selain daripada penyakit yang dikatakan marat dalam ayat ini, selain daripada penyakit syak dan hasad dengki, berdasarkan kepada ayat lain yang dimaksudkan itu juga adalah penyakit orang panggil ikut hawa nafsu. Itu dalam agama kita dia panggil penyakit. Mengikut hawa nafsu itu termasuk penyakit. Sebab kalau dalam ayat Quran, dalam hadis, dalam ilmu tazkiyatun nafs, nafsu ni dia perlu dikawal. Tu. Bahkan kita tak jumpa lah dalam hadis kena ikut nafsu. Ulama kata kena ikut nafsu. Nafsu kena kawal. Bila sebut nafsu dia kena kawal. Sebab Nabi sebut dah, innan nafs la ammaratum bisu. Nafsu manusia ni Allah buat semula jadi dia lebih cenderung kepada yang tidak baik, kepada kejahatan. Sebab tu kena kawal. Tapi tak ada dia tak boleh ikut. Logar kalau tak ada dia. Tak ada nafsu. Nafsu ni luah lah. Nafsu makan, nafsu syahwat. Nafsu ni keinginan. Tak ada tu rosak juga kita. Tapi kalau biar, kalau tidak diurus dengan baik, tidak dikawal, dia jadi tak molek. Tak ada dia tak boleh. Manusia ni kalau tak ada dia tak jadi orang, kita kata. Dia kena ada. Sebab tu Nabi memperingatkan awal-awal lagi, nafsu ni dia lebih menjurus pada tak molek. Jadi kena kawal. Jadi nak kawal dia tu kadang-kadang kalau akal saja tak mampu, dia kena bantuan ulumul wahyi. Dia kena ilmu wahyu baru boleh kawal. Sebab Allah yang buat, dan ikut perintah Allah itu akan menyelamatkan nafsu itu. Muka Tuhan yang buat. Jadi kalau Tuhan sebut, itulah hak terbaik. Baik. Misalnya Allah berfirman hak berkait dengan penyakit yang dikatakan penyakit ini, maksudnya penyakit ikut hawa nafsu. Ini dalam firman ini Allah jelaskan. Misalnya, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti perempuan-perempuan yang lain kalau kamu tetap bertakwa. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing, kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Disebut penyakit. Penyakit hati ni gapo dia? Menaruh tujuan buruk terhadap kamu. Dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik, sesuai, sopan, dan kata-kata yang tidak boleh orang nak celah untuk fitnah berupaya. Itu maksudnya. Gapo dia hadis-hadis Allah besar sini. Ni dalam ayat ni sebenarnya Allah sebut tentang pemimpin tu dia kena lagu mana. Pemimpin tu sendiri dia kena jaga diri dia. Boleh jadi orang lain buat perkara tu tak apa, tapi kadang-kadang dia buat tak boleh. Tu dia kena tahu. Ni kita bercakap dalam konteks kita orang Islam. Boleh jadi kalau orang duk nari-nari tak apa, tapi kalau dia nak nari boleh ke dia? Melompat perkara tu tak? Boleh ke tak? Boleh. Tapi kalau dia orang biasa nampak lebih harta tak apa. Tapi pemimpin tak boleh. Kalau isteri pemimpin misalnya dia buat benda-benda, kalau orang lain buat tak apa, tapi kalau dia tak boleh. Dia kena jaga, dia kena lebih daripada, tak kira lah siapa pun. Tu sebab tu kalau dulu ni contoh saja ni, masa saya belajar kitab Minhajul Abidin, guru saya sebut, dia kata kita ni orang agama kalau makan aiskrim bila jalan orang tengok pelik, tapi orang lain enggak, tak apa lagi. Bapa orang agama ni dia lain, tambah-tambah pemimpin tak boleh kena jaga tu. Boleh ada orang lain nari tu ialah orang tak pandai pelik pun sebab dia tu individu biasa ya. Tapi kalau kita sebagai pemimpin, patut kita pula menonjol sebagai pimpinan agama misalnya, tu tak boleh, kena jagalah. Kalau tidak dia jadi fitnah, dia akan jadi fitnah. Sebab kita lah kita kata IJK masjid tu imam buat duk main haji, piah-piah tak ada haji atau wakah lah kedai kopi. Orang tengok pelik, tu imam apa, tapi kalau orang lain padai dia kata dia orang kampung juga, orang kata gitu ya. Jadi manusia ni orang ni lah tak sama. Kalau pemimpin dia kena berpantang sampai mati. Kalau tak boleh buat tu tak usah jadi pemimpin, jadi makmum sudah.
Itu maksud ayat ini. Sebab apa? Allah sebut dalam ayat ni, sebab kalau kamu buat silap sikit orang boleh ada ruang orang menimbulkan fitnah tentang kamu. Macam mata isteri wakil ayat tu, kau cek mengelah sopa kedai kopi misalnya, orang kata pada orang lain tak molek juga, orang lain buat pun, tapi tidaklah kesal. Itu yang dimaksud. Pertama-tama isteri Nabi. Sebab itulah kita tengok musuh-musuh Islam, khususnya Syiah, dia cuba merosakkan isteri Nabi, dia cuba fitnah isteri Nabi. Sebab bila isteri Nabi terpalit dengan fitnah, kesan dia kepada Nabi juga. Tengok dia fitnah Aisyah, siapa berzina dengan sahabat, rapak pula tu dengan Nabi. Itu maksud ayat ini. Tapi kukuk mana pun, kalau kita perhatikan dalam konteks perbincangan kita, sesuatu yang kalau kita tak beringat, orang-orang yang ada masalah ni, dia akan guna tu. Bila dia nak guna kat, dia akan guna. Tanya dia tak guna tak apa, tanya dia ketika dia sefahaman dengan kita tak apa, tapi bila dia balas kita, dia akan waktu ubik belaka lah. Hak tu maksudnya, kena jaga sungguh tu. Sebab itulah ulama sebut dalam kitab banyaklah kita jumpanya, pemimpin ni kalau dia nak kecek, dia kena jaga mana. Pertama-tama zaman ni, muka zaman live dunia ni tak ada istilah kampung serupa. Sedunia ni kampung, dunia jadi kampung dah. Maklumat tersebar sepantas angin yang bertiup, kan Nabi sebut dalam hadis. Zaman kita ni lah. Jadi kena beringat. Ayat di atas menjelaskan isteri-isteri Nabi SAW diminta merendahkan suara mereka apabila bercakap dengan orang-orang Islam, agar tidak diambil kesempatan oleh orang yang mempunyai penyakit hati di Madinah, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang yang suka mengikut nafsu dan syahwat, untuk mengadakan tuduhan yang bukan-bukan terhadap isteri-isteri Nabi SAW dan orang-orang Islam. Hatu seperti yang saya sebut tadi lah. Sebab itulah kalau kita mengaji hadis, masa anda mengaji tu pun anda ingat lagi, guru anda pernah tanya, entah ngajilah siapa selama mana pun, entah tak akan jumpa Nabi turun di rumah dia. Turun di rumah maksudnya, misal kalau kita ingat turun di rumah nak basuh kereta depan dalam pos tu tapi luar rumah Nabi tak pakai baju. Ada Nabi turun tu kerana nak urus binatang tepi rumah Nabi lah. Nabi tak pakai baju, tapi Nabi letak kain serbal, sehingga ada sahabat kata nampak belikat, tapi tak nampak tubuh tu. Tak ada orang panggil turun tu tak pakai baju, pakai kain pelekat saja, kilah gosok kita kata tak ada. Tu ulama ambil kira semua. Maknanya orang agama ni dia kena jaga. Kalau kapung ni kata biasa kita tengok duduk rumah dia pergi beli kecap, baju tak pakai, tu orang kapung tak apalah. Tapi kalau ustaz buat hijab lagu tu, nengu orang ini pala mabuk keteng lah ustaz ni, dia kata mesti dia akan kata gitu. Apa tu? Sebab manusia ni dia ada tahap dia. Orang lagu ni dia tak boleh buat benda ni. Kalau orang lain buat tak apa, dia buat tak boleh. Tak payah ngaji, kena faham sendiri tu. Tu kena ingat. Tu lah. Kalau tidak ada hadirat, syaitan akan guna tu keadaan itu untuk merosakkan kita. Jadi fitnah tak ada pasal-pasal. Kita pemimpin lepas main bola pecah baju perut boyah, kita kata tak, kitanya pemimpin. Tak boleh lagu tu, orang tak kerja lagu tu. Awak orang kampung sama mana tak boleh orang pun ada masa kan ya tak sekali nak mana, tapi kita amal gitu kan. Ingat dulu, biarlah saya nak sebut contoh ni, orang boleh guna. Siapa pasal minta maaf, Dr. Zul Al-Bakri kan? Dia nak pergi ke tempat cerapan tengok anak bulan kan, nggo jalan jam, dia naik motor, dia pakai piah tak pakai topi, nyambil gambar demonya viral habis. Lagu mana ni? Menteri tak pakai topi ni. Pakai piah tu, pakai jubah, nak pergi ke tempat tu, jadi oleh kerana jalan jam, dia minta tolong orang ganu motor, dia tak pakai topi, menggo masa naik kereta. Gagal. Menteri langgar peraturan. Dia tak boleh, menteri ni sebab dia yang buat peraturan, dia tak boleh langgar. Ni kalau dia rempuh masuk gitu dok, nampak dah lah jahatnya. Tak boleh. Kalau menteri dia kena jaga.
Menteri dia kena jaga. Menteri ni maksudnya pemimpin lah. Itu maksudnya. Gak pemimpin ni banyak peringkat pemimpin ni. Inilah dia jadi orang-orang yang hati kalau kita lah, kita kata dah, kalau kita tidak berpenyakit, kita akan takwil baik. Dia tak pakai topi, tunggu dia asal naik kereta, lepas tu nak susah cepat tengah minta tolong orang gendong, tak sedia. Kita akan takwil ke arah baik. Makna kita akan menggunakan keadaan husnuzan tu. Tapi orang yang fi qulubihim marad, orang yang ada penyakit hati ni, hak baik pun dia takwil tak baik lagi. Cuba maknanya kena beringat. Baik, sebab-sebab hati berpenyakit. Apa ni hati berpenyakit? Di sini disenaraikan 8, bukan 5, silap lah tu. Sebab-sebab yang menyebabkan hati manusia berpenyakit ada 8. Ni hak besar ni. Bukan 5, 8 tu sebenarnya. Dia salah tarik tu kan. Yang pertama, percakapan yang berlebihan. Yang kedua, penglihatan yang berlebihan. Yang ketiga, pergaulan yang berlebihan. Yang keempat, makan dan minum berlebihan. Yang kelima, tidur yang berlebihan. Yang keenam, angan-angan kosong. Yang ketujuh, bergantung harap bukan kepada Allah. Yang ke-8, mendengar muzik secara berlebihan. Itu 8 perkara yang telah direkodkan dalam kitab-kitab. Walaupun banyak lagi, ni hak besar dan disenaraikan di sini. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan percakapan yang berlebihan? Percakapan yang berlebihan menyumbang kepada penyakit hati. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan menerusi Mu'adz bin Jabal. Banyak sebenarnya kata-kata sahabat, kata-kata ulama tentang orang kecil banyak ni. Ada setengah-setengah dia kalau kita tengok dia ke, pusing lalu kita. Kalau tengok dia duduk situ, kita duduk lain. Kalau kita tengok dia duduk tiang ini, kita pergi tiang itu. Ada jenis gitu. Anak masuk kaki sebelah lah kereta, tak putih lagi dia kecil. Kita kata minta maaf lah, ada jenis orang tu. Tak boleh lagu tu. Lepas ada setengah tu sakit daripada KL sampai Kelantan, tak putih dia kecil. Kata tak ada apa, tak tidur aku ni. Ada jenis manusia gitu. Kata banyaknya idea. Hak ni dia tak sebut banyak lagi ni. Kalau dalam syarah ada Abu Mufrad bercakap lebih ni, para sahabat kata siapa dia bercakap, orang Umar bin Abdul Aziz kata orang kecil banyak ni tanda lemah akal. Nabi kata siapa dia banyak cakap, banyaklah bersalah. Sebab tu kena berhati-hati. Baik, cuba kita tengok. Ini ringkas saja ni, tapi kukuh mana ini poin yang besar lah. Wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia ni, kata Nabi, bukankah manusia ni dihumban ke neraka tu? Tertinggal terjemah tambahlah. Bukankah manusia dihumban ke neraka atas muka mereka atau atas pipi mereka? Apa sebab dia? Tak ada sebab lain. Sebabnya cakap banyak, hasil daripada percakapan. Tak ada sebab lain. Maknanya sebab besar, sebab utama. Jadi kena tanda tu, bercakap ni maksudnya orang panggil komunikasi, penyebaran maklumat. Gaklan ni dia tidak melalui percakapan, dia melalui sebaran melalui internet, melalui smartphone. Tak kecek banyak dalam ni, tapi duk main telefon 8 jam sehari. Tu maksud bercakap. Mana proses menyebarkan maklumat yang keluar daripada seseorang. Tak kira lah, dulu lidah lah. Mungkin masa tu tak ada media lain, tak ada alat-alat moden seperti sekarang ni. Tapi sekarang ni peranan lidah tu sudah diambil alih oleh alat moden yang kita sebut sebagai smartphone dan sebagainya. Walaupun tak kecek, tapi berlaku. Kerja lidah itu berlaku. Jadi kena jagalah. Gaklah ni besar lagi lah. Sebab apa? Sebaran dia tu lebih luas. Kalau fitnah ni dia tak berlaku dah kepada 5-6 orang, dia berlaku beribu selalu. Masuk dalam alam maya ni, tak semua orang boleh tahu. Jadi hak Nabi sebut ni di zaman lidah saja berperanan dalam menyebarkan maklumat. Gak zaman kita lah ni, dengar ada TikTok,
dengar ada macam-macam dah nak sebut tak erti. No. WhatsApp atau FB, TikTok, apa Instagram, Twitter, macam-macam dia. Tak tahu akan datang timur pelik-pelik lagi lah. Tu kena berhati-hati. Sebab itulah ulama di Saudi ni ada tulis buku khusus tentang al-hatif, telefon. Dia bincang dalam konteks Quran dengan hadis. Nak suruh boleh pahala. Sebab apa? Dia sebut dalam kitab tu, syaitan menggunakan, syaitan dia jadikan telefon kita sebagai sumber utama untuk kita dapat dosa. Dan itulah dosa yang paling banyak kita dapat daripada telefon kita. Tu na'udzubillah min zalik. Baik, maksud percakapan yang keterlaluan di sini ialah berdusta. Hak besar sekalinya, termasuk atau yang dimaksud dengan bercakap lebih ni dusta. Percakapan yang berlebih itu maksud utamanya adalah berdusta, mengumpat, menista, yang ni kata-kata huduh lah kita kata, caci tu celah ni, mengeluarkan kata-kata yang kotor, bahasa yang kotor, berbangga-bangga dengan diri sendiri, dia sebut tu. Bercakap tentang perkara yang batil, berbalah, yang ni bertengkar dan bersengketa dan lain-lain. Semua ni dia guna bahasa. Kadang-kadang balah tu kutuk mak kawan tu, kutuk ayah kawan tu. Ini ingat sama tu, kata Allah terkejut sebab kita pun tak ada nak mikir. Kayak kita masa Mazli Malik jadi menteri pendidikan ni, adalah dalam internet tu orang Melayu kita namanya. Berkali tidak belaga dia muka parti lain-lain kan. 200 tahun ni demo dia pacu. Pasal gitu. Tak logik tu orang Islam lah gitu. Kita mikir belah mana perut dari ni no. Hati dia. Dia boleh kata gitu ke Dr. Mazli Malik. Tak setuju tak apa, jangan pergi sampai situ. Kalau tak setuju tu berhujah lah, berhujah lah. Berhujah apa sebab kita tak setuju. Ni siapa kata bakal mok dia pelacur tu, bahasa dahsyat. Ini pala kita dengar lah. Orang Islam tu. Enggak orang tidak Islam tengok orang Islam nama molek juh tu mana. Mulut lagu tu tu lah. Kau setara tu dah ada gemuk meta dah tu, iblis hidup dia tu. Mana dikawal syaitan tu sampai setara tu. Tu berat benar, berat tu. Bercakap tentang perkara-perkara seumpama ini bagi sesetengah orang telah menjadi asam garam hidupnya. Payah dah nak tinggal, dia jadi penyakit, dia jadi tabiat. Orang jenis kecek uluh, kecek mengumpat ni, dia tubik tak kabar. Dia kecek kan mesti setu hari. Dia tabiat jadi asam garam hidup, dia orang Kelantan kata jadi tabiat lah. Kalau bahasa Arab dia panggil jadi jibilah. Jibilah ni sudah jadi daging lah. Payah dan sebab itulah cara dia tak ada cara lain. Tengok dalam kitab mana pun seseorang itu kalau dia menyedari bahawa dia bila bercakap kadang-kadang terlepas cakap-cakap itu tidak baik, kalau dia nak kawal tak ada obat dia kecuali jangan bercakap, kecuali baca Quran, zikir. Ni obat untuk penyakit, tak ada obat lain. Tapi nak boleh berubat dengan gitu, dia kena sedar dulu dia ni ada penyakit itu. Hak masalah dia tak tahu dia ada penyakit itu. Dia buat orang lain ada penyakit. Tu masalah besar lah. Dia berpenyakit, dia tak sedar dia ada penyakit. Tu memang masalah besar. Di mana saja dia berada, ada saja percakapan yang keterlaluan yang dikeluarkannya. Kadang-kadang dia tak sedar, dia tak sengaja pun. Anas ni pernah Munggu kita mengajar kena kecek. Kadang-kadang Tuhan nak tolong kita lah. Bila tu salah sebulan ni, sepatut aku tak kata tolong gitu lah. Kadang-kadang lagi mikir apa tak lagi kalau waktu kata-kata bangsa no. Pada sama Islam tu tu belum lagi lah. Tapi bahaya tu kalau tak terasa gapo tu. Tu dah ada apa orang tegur anda molek-molek tak soal tubik lah tu, kata insya-Allah. Tubik berjari-jari tu no. Talih duduk dalam zoo tu jangan buat tubik. Biar dia duduk dalam tu. Awak tubik tu kat hati-hati. Jadi takut jadi tabiat tu. Dah jadi tabiat tak nak apa lah. Tu. Kalau duduk kampung ni tidak duduk kedai kopi. Ada tubik habis apa
terlalu tubik tanpa disedari. Tubik dengan sendiri. Apa? Kebiasaan dah gitu. So dah jadi termeak. Dia pun bagi. Ni bagus ni dia bagi. Dia kata sebenarnya kalau kita buat koreksi, kita perhati, kita analisa percakapan kita ni, kita boleh bagi pada 4 kategori. Bila kita bercakap secara umumnya, tak kira siapa pun, kita kena bagi pada 4 kategori. Dan kena pastilah kita bercakap tu kategori mana. Yang pertama, kategori pertama, percakapan yang ada keburukan, ada mudarat, yang boleh memberi kesan buruk. Ada setengah-setengah percakapan kenapa okey, tapi dia kesan dia buruk. Itu yang mula-mula sekali. Hak ni bahayalah. Percakapan yang boleh mengundang kemudaratan, itu yang pertama. Yang kedua, percakapan yang boleh membawa kebaikan dan manfaat. Hak ni yang dituntut dalam agama. Yang ketiga, percakapan yang boleh mengundang kemudaratan dan juga boleh mendapat manfaat. Mana dalam ucapan dia tu ada baik, ada kebaikan, dan ada yang bersifat keburukan. Ada baik, ada buruk. Yang keempat, percakapan yang tidak ada kemudaratan dan tidak ada juga manfaat. Salah tu. Tidak mengundang mudarat maupun manfaat. Itu maksud dia salah tu. Salah tarik. Baik, cuba tengok dia bila dia bagi kepada 3 tu, dia nak buat ulasan lah tu. Cuba tengok. Bagi percakapan yang mengundang kemudaratan, ni hak kategori pertama tadi. Wajib kepada orang Islam mendiamkan diri daripada berbuat demikian. Hak ni lah yang disebut oleh Sayyidina Ali, tafakkaru qabla an takallamu. Mu nak kecek, mikir dulu. Hak kita nak sebut ni ada mudarat ke tidak? Ni lah. Kalau ada mudarat dan kita jangka pun jadi tak molek, wajib diam. Kalau tidak, kita akan terlibat dengan dosa besar. Ni hak yang pertama. Yang kedua, bagi percakapan yang boleh mengundang manfaat, hendaklah bercakap tetapi mengawasi agar tidak dicelah oleh penyakit riak dan seumpamanya. Ni orang yang bila bercakap banyak orang boleh ambil manfaat, banyak boleh timbul khabar. Hak ni kena waktu tubik, tapi kena jaga hati. Takut mari pula berhati, hebat aku. Siapa kecek orang ni lenggok duk dengar tu. Tak kelik dah mata-mata, bisanya kita kecek. Dia syaitan ganggu ku tu pula. Hak juh ni dia takut tu pula. Mana syaitan ni cerdik. Barang tua syaitan ni. Barang bakar lama, pengalaman lama. Lepas tu Nabi kata musyawarah nak hari. Pokok dia ni nak rancang lagu mana ni nak buat ni. Jadi kalau hak bermanfaat pun memang kena kecek lah sebab apa? Tapi kena ingat sekarang syaitan boleh ganggu je. Dia menimbulkan rasa ujub, bangga dengan diri sendiri. Dia menimbulkan perasaan riak, kita rasa hebat kita. Dia mari hak tu pula. Tu kena berhati-hati juga situ. Baik, kategori yang ketiga iaitu percakapan yang ada mudarat dan ada manfaat. Jadi dalam kes ini apa yang perlu kita utamakan? Mana dalam ucapan kita tu kita rasakan, kita jangka ada, kalau kita sebut gini, ada mungkin timbul spekulasi buruk, mungkin timbul kebaikan. Tetapi yang timbul keburukan itu lebih besar. Tak sakit je. Ada juga kebaikan. Tapi kita kira mudarat besar lagi ni. Tapi ada juga manfaat. Kita utamakan mudarat, tak ayah. Hak tu kalau kita jangka ada juga kebaikan kita kecek, tapi mudarat lebih besar. Diutamakan mudarat tu, maka jangan bercakap lah. Kalau kita perhati setakat tu saja kita baca tu, maknanya Islam ni nak kita mikir. Mikir, nak buat apa-apa kena mikir. Nak boleh kita kategorikan percakapan kita ni dalam klasifikasi ni lah. Kena mikir ni, nak kecek tu mikir dulu. Ikut tubik mulut kata-kata. Ikut tubik mulut tu mana dia mari mulut, tak mari daripada otak. Tu. Yang ketiga, berhubung dengan percakapan hak manfaat pun tak ada, mudarat pun tak ada, tak tahulah hak jenis pasal mana lagu ni. Ni lah hak duduk. Ia merupakan percakapan hak ni yang dikatakan hak fudlahnya hak lebih. Hak buruk pun tak ada. Hak baik pun tak ada. Ada jenis orang gitu. Tak tahulah pasal mana dia tu dah. Jadi menyibukkan diri bercakap dengan tidak ada faedah dan mudarat pun tak ada. Hak ni termasuk dalam sia-sia dan rugi. Tak sah. Hak ni pun tak sah juga, tak boleh juga. Hak orang Kelantan kata kecek sebako nak habis butir pun tak boleh. Tak ada hak buruk-buruk pun ada je ni orang tu. Dia kecek kita dengan awak suka je lah.
boleh suka-suka ke. Nah, oh tak ada pasan, tak sah. Ana dulu bila habis ngaji guru besar juga. Janganlah kita kuliah ke gapo, siapa orang tak boleh ambil apa-apa. Suka-suka ke ya boleh. Jangan. Temanannya sia-sia tu panggil lagu tu. Tak boleh nak pergi butir kata-kata. Tu. Kukuk mana betul lah saya nak kata tafakkaru, mu nak kecek tu fikir dulu. Habis fikir dulu. Biar bersambung dengan sel otak tu. Kalau tidak bahaya tu lah. Cuba kita tengok sini ni. Ni dia kemukakan hadis ni, hadis tonggak ni bawah ni antara 4 hadis yang utama. Baik. Perlu diketahui modal harta seseorang hamba Allah ialah masa-masa dia di dunia. Modal yang paling besar untuk kita dunia ni adalah waktu-waktu yang berlalu tu. Itulah modal. Nak buat gapo pun waktu. Nak buat baik pun dengan masa lah. Nak buat bagus dengan masa tu modal utama. Maksudnya jadi tua, jadi berubah pun dengan masa tu. Apabila dia membiarkan masanya kepada sesuatu yang tidak ada sebarang kepentingan dengan hidupnya dan tidak menyimpan pahala dengan akhirat. Makna dengan berlalu masa dia tak boleh nak simpan pahala. Isyarat kepada dia lakukan perbuatan yang sia-sia. Kalau begitu dia telah mensia-siakan modal dia. Manusia ni modal paling besar masa lah. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan menerusi Abu Hurairah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ubah bagi tarkuhu tu kaf tu bagi depan. Orang ngaji bahasa Arab dia panggil mubtada muakhir, dia panggil mubtada duduk di belakang. Biasa mubtada duduk di awal. Min husni islamil tarkuhu ma la ya'ni, bukan tarkau, tarku. Antara keelokan Islam seseorang ialah meninggalkan perkara yang tidak perlu. Benda tak ada faedah dia tak buat. Tu bukti tanda orang itu Islam yang baik. Biar dia tak ngaji tinggi tahu mana pun. Asalkan kau benda tak pakai dia tak buat. Cara tu Islam yang baik. Dia telah berihsan dalam kehidupannya. Boleh cek situ ya. Ni kalau hidup sehari-hari, duduk habis masa tak ada faedah, itu makna su'ul akhlak, buruk akhlak. Baik, Abu Ubaidah meriwayatkan daripada Hasan Basri katanya. Ni Hasan Basri tokoh tabi'in besar ni. Dia kata mana? Dia kata di antara tanda Allah tidak mempedulikan seseorang, ana terjemah begitu lebih mudah lagi. Antara tanda Allah tidak mempedulikan seseorang ialah Allah menjadikan orang itu dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak perlu, yang sia-sia. Itu adalah sebagai tanda Allah sedang menghina dia. Tu parut Hasan Basri kata tu. Hasan Basri kata kalau mu nak cek, mu nak tahu seseorang yang Allah sedang hina dia, dia duk buat benda sia-sia. Cara tu kecek sia-sia, berjalan sia-sia, pergi mana-mana pun tak tahu. Allah puas duduk rumah tak ada kerja, tak ada nak buat pergi kedai kopi, duduk buat gitu lah. Tu tanda tu Allah sedang menghina seseorang tu. Tak ada faedah. Tu kata siapa dia Hasan Basri ni, tokoh tabi'in besar. Hasan Basri bercakap tentang perkara yang tidak perlu dan menambah dari kadar yang diperlukan. Hak sepatutnya sekadar ni kecek, tapi nya kecek lebih. Hak tu dia panggil fudlah, lebihan. Hak tu tak perlu, jangan buat tu. Seorang Maulana di India tu, Taman Naimadi nama. Dia ni penulis hebat. Dia siapa dia nak kecek dia kata kena ejah sekat 5 minit. Mana kamu nak kecek mu kena kira kalimah tu. Siapa begitu. Sebab tu dia boleh menulis banyak, hebatlah. Tok guru kita pun kagum dengan kajian dia. Dia tulis pintu rumah dia, saya boleh peruntukkan masa untuk awak 5 minit saja. Jadi kalau awak nak kecek, awak kena kira lalu kalimah ke dia nak guna, takut lebih. Siapa tahu tu. Sebab tu dia boleh buat kerja banyak. Apa tu? Sebab dia jaga benar. Sebab dia kata masa ni utama. Kau tidak tahu Allah bersumpah dengan masa, wal as innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus. Kalau kita baca setakat tu ya, ayat tu jelas Allah sebut ciri orang amal soleh tidak membazir masa. Ciri orang beramal soleh ni tidak membazir masa. Tu berdasar pada ayat tu. Tu tadabbur ringkas ayat itu. Kalau kita tadabbur tahu tu banyak mana dah Quran kita boleh ambil kebaikan. Tak payah ulah panjang-panjang. Orang kampung dia nak boleh lalu, boleh telah lalu. Gitu pun banyak mana dah berkesan pada hati kita. Orang yang berdepan dengan sesuatu perkara yang boleh disebut dengan menggunakan percakapan yang ringkas, tidak perlu mengulangi semula percakapan itu. Sebenarnya sudah dikira cukup dengan percakapan yang ringkas, dan jika ditambah lebih dari itu sudah dikira percakapan yang berlebihan. Siapa begitu lama kata kalau dia kecek sebanyak ni sudah sampai dah maksud, tiba-tiba dia guna banyak lagi kalimah lain, hak tu sudah dikira sia-sia. Tapi taklah kata hamba ni mari ni ada beberapa kaut. Pertama begini, tak okeylah siapa gitu sebab nulis kitab pula dah. No. A atau 1.1 no. Tu tidak lebih sikit abut tu kalau gitu tu. Tapi maknanya jangan bazir masa lah. Bono ayat 100 poinnya dah. 30 saat pada dah. Baik, yang kedua. Jadi hak ni kena jaga ni, tidak kena jaga, kena jaga. Kena jaga benar ni. Banyak sebenarnya anak pun ada tulis dia punya ni syarah kepada hadis yang berkait dengan bazir masa nah, dalam kitab sahih, kitab Adabul Mufrad tu. Nanti anak bagi semula lah, kena cek dia tengok enggak lama. Dia antara ulama katanya bila seorang tu banyak cakap dia jadi kurang zikir, dia jadi gitu. Ni bukan ulama juga, anda tak ingat ada sahabat lah. Siapa juga sahabat kata siapa dia banyak minta tolong dengan manusia, dia akan jadi kurang dia berdoa dengan Tuhan. Dia akan jadi kurang minta tolong dengan Tuhan. Sebab tu saya Nawakal kata aku tak sedar minta tolong dengan orang. Kalau kayu cemeti aku jatuh atas kuda pun aku nak turun ambil sendiri. Apa tu sebab dia fikir kalau banyak minta tolong dengan orang jadi kurang hubungan kita dengan Allah. Begitu juga ni bila kita kecek banyak tentu dah jadi kurang dah baca Quran. Duk main WhatsApp seumur tengok 8 jam main WhatsApp jadi kurang dah baca Quran. Tu kesal dia ada kesal. Ulama kata setiap perbuatan kita ni ada kesal. Makan budu jeruk belakang dah. Makan barang panah kena jeruk panah mesti ada kesal. Dia tak ada sesuatu di muka dunia tak ada kesal. Dia mesti ada kesal. Tu kan. Baik, yang kedua, penglihatan yang berlebihan. Penglihatan yang berlebihan. Dia kena faham lah dulu istilah tadi kita sebut, anda pun terlupa tadi satu poin percakapan yang berlebihan, penglihatan yang berlebihan. Maknanya apa? Maknanya bercakap ni asalnya harus perlu molek keperluan. Penglihatan satu keperluan mesti. Bukan tak hilang penglihatan tu menyebab tertutup salur ilmu sebesar mana tu. Tapi kalau lebih jadi tak molek. Supaya makan lah. Sebab tu dalam ni ada poin yang keberapa ni, makan minum berlebihan. Makan tu perlu, tapi kalau lebih jadi tak molek. Semua kalau lebih jadi tak molek. Gapo-gapo ni. Gula gitu juga. Lebih kan? Jadi kilang gula kita ni nak buat mana kecil pun semut mari. Bapa tu lebih lah tu. Jadi nak kawal. Maknanya dia tidak hidup ni. Sebab itulah ada sebuah kitab ni asalnya dia bincang tentang kesihatan, kaitan kesihatan dengan berpuasa. Tu asal kitab tu nya. Ni seorang doktor, dia nya asalnya ngaji dalam bidang agama habis sampai daurah hadis. Lepas tu dia ambil bidang kedoktoran dan dia tulis dalam bab pemakanan sihat. Dia bincang tentang kaitan sihat dengan puasa. Antara poin menarik dia sebut, dia kata semua hidup kita ni dia kena kawal belakang. Dia letak situ dulu. Tidur boleh, bahkan tidur tu kena tidur, Nabi tidur, tapi kena kawal lah. Jangan tidur semua mati dah. Makan semua dia kena kawal. Kalau tak kawal dia akan ada kesan buruk dia. Makan daging memang ada kesihatan, tapi kalau makan daging anak hari jadi lagu mana? Lama banget lah kena penyakit. Tu ada. Jadi maknanya susah hidup kalau gitu. Bukan mudah hidup ni. Susah hidup ni. Jadi kalau kita tak kawal kena. Ada ulama. Dia ulama ada setengah-setengah. Anda tak ingat nama gapo, siapa dia ingat boleh tolong ayat. Tapi dalam kitab ada sebut dah. Ada guru anda apa pernah sebut. Ada ulama kita tu dia mati kih makan wahmo banyak lajak nama dia. Apa hidup dia ulama ni anda tak ingat nama dia ni. Tapi jelas lah
Imam Muslim tak? Imam Muslim lah. Imam Muslim tu. Dia bila dia baca buku dia tak khabar. Sebab kita baca buku pun tak khabar juga. Memang khabar tak khabar juga kita baca buku pun. Hak dia ni bila baca buku ni dia galik terlajuk. Dia sudah merasa zauk baca buku tu. Dia tak khabar dia makan khumur. Bila baca buku makan khumur, habis karung. Sekok perut mati. Dan itu boleh makan bila baca ni. Dia makan sebutir. Lepas tu baca kitab. Sebab dia tumpu ketika tangan ambil buah khumur. Lepas makan habis karung. Hak lagu tu bagi tak sengaja sebab dia nak guna istilah fana pun takut silap faham pula. Ada je lagu awan hebat benar tu anak putih Imam Bukhari. Tapi nak awan. Tapi tak ada pun ulama kata kutuk dia. Bahkan tu nak ayat kelebihan dia pula. Apa? Sebab dia terlajar. Sebab tu bila dia baca ni kadang-kadang orang dia tanya makan minum pun dia tak kawal kena ayat lama ni tak akal lagi ni. Siapa gitu? Supaya Ibn Taymiyah kalau kita baca sejarah dia bila dia nulis dia mikir tentang hadis, mikir tentang ayat, mikir tentang umat Islam. Siapa habis dia gosok belakang tak makan lagi gini. Siapa gitu? Kita ni separuh bergosok bola makan. Tak dia lagi mau makan tak putih. Kena gosok juga. Jadi beza sakit tu. Tu hati. Nak ayatnya anak ayatnya apa ya kalau kita perhati dalam kitab ni kitab-kitab lain pun lebih itu yang perlu difikirkan. Bila kata lebih dia berkait dengan gagal kawal. Kita boleh kawal jadi lebih. Jadi maknanya banyak kena pantai hidup ni. Siapa dia boleh pantai, dia cemerlang hidup. Tu. Cuba kita tengok di sini, ana ambil sikit lagi ni. Sebab sini ni banyak ni perbincangan yang berkait dengan penglihatan ni. Dia senara ke cukup bagus bagi ana memang bagus ni. Untuk kita lah. Cuba ana ambil sikit lagi. Dalam hadis penglihatan yang berlebihan ialah penglihatan yang dihalalkan kepada sesuatu perkara yang tidak halal. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan menutup semua pandangan. Sebaliknya Allah memerintahkan supaya menutup sebahagian daripada pandangan saja. Sebab tu dia istilah ghaddul basar. Kita ni laki ni, perempuan pun begitulah juga. Tapi khusus pada laki. Dalam konteks melihat perempuan, Allah tidak kata jangan tengok perempuan, tak usah carilah. Tak ada sahabat ayat Quran hadis Nabi Allah ke Nabi kata jangan tengok perempuan, tak ada. Yang disebut dalam Quran dan disokong oleh hadis adalah ghaddul basar, tundukkan pandangan. Maknanya tengok tundukkan pandangan ni ulama hurasa buku. Ada buku dengan tu 84 muka surat. Tajuk buku tu ghaddul basar. Apa maksud tundukkan pandangan? Mana satu ayat ringkas saja dia hura 84 muka surat. Kalau kita baca dia mari sokongan-sokongan hadis yang menyokong maksud ghaddul basar tu, sehingga kita akan buat kesimpulan bahawa perempuan ni boleh tengok sekadar nak kenal saja. Sebab saya normal pun ada setengah sahabat tu dia tak faham bila tengok perempuan tunduk lalu. Saya normal ili pala. Saya nak kata akak mukamu tu. Takut mak darahmu tak tahu tu. Ocak tengok perempuan agak tunduk lalu tu. Kena nombok darah. Tengok dulu siapa dia. Lepas tu nak tunduk lepas tu. Sebab tu anak kata maknanya hak tu masuk bab kawal pandangan. Bukan kata tak boleh tengok. Boleh. Siapa saya normal kata akak palamu. Siapa saya normal kata gitu. Takut kena mak darahmu. Gapo dia? Maknanya saya normal sudah bui pendidikan kepada masyarakat jangan silap faham ayat Quran tu. Kena jaga tu. Allah tidak memerintahkan kita ni tak tengok langsung. Tuhan itu mudah supaya mudah faham. Tapi yang Allah perintahkan kita kawal pandangan itu. Oleh kerana pengharaman melakukan pandangan yang berlebihan termasuk ke dalam pengharaman wasilah. Wasilah ni maknanya orang panggil melihat berlebihan itu wasilah untuk dapat dosa. Jadi kalau tengok tidak berlebihan, tengok tapi terkawal, itu tidak termasuk wasilah haram. Itu maksudnya. Ia diharuskan apabila ada maslahah dan diharamkan apabila dibimbangkan boleh mengundang kerosakan dan tidak bertentangan pula dengan maslahah yang lebih kuat berbanding dengan kerosakan tersebut. Misalnya kita kata kalau doktor boleh tengok habis
tubuh manusia tu. Dia nak cek mana, kau tak boleh tengok. Dia kata saya ni sakit, sakit celah kaki, tapi saya tak boleh doktor tengok. Dia kata klip biar bini mu cek lah kata. Mesti doktor kata gitu. Dosa ke doktor cek tu? Dah dia sakit. Kemaluan misalnya dah. Nak kecil tak boleh. Nak gagal gitu. Tanpa tengok. Cocok hal lain. Nah. Jadi tengok tu lagu mana? Tengok tu tidak berdosa dalam keadaan doktor. Ini kita cakap dalam konteks doktor Islam lah. Dia tengok tu atas dasar masalah. Jangan dia pula sokong aku memang ni lah niat aku nak jadi doktor. Oh kalau gitu pula kata niat gitu tidak memang berdosa nak hari lah dia nya. Supaya juga doktor duk sambut anak kelahiran kan. Tadilah niat tu. Tapi zahirnya perbuatan tu dibenarkan oleh syarak sebab apa? Masalah lebih besar. Tu. Oh nak kecek payah lah hadirat bak sambut anak ni. Kita nak doktor perempuan. Kita kena ambil kira realiti gapo dia. Kena tengok banyak perkara lah. Memang kalau nak perempuan belaka patut berapa orang hospital ni doktor perempuan. Enggak apa kita ni beranak sama. Tak boleh lepas. Enggak doktor apa orang ada. Kena ambil kira belaka. Patut kena banyak perkara lah kalau nak kecek bak tetel tu. Jangan kita ikut perasaan kita. Siapa setengah tanah dengar dalam internet siapa dosa kalau beranak disambut oleh lelaki oleh doktor lelaki. Tak apalah. Dia kata kena ipon duit bila bini lekat anak kena ipon duit lalu. Nak ipon ni kena ada. Nak ipon duit ni kena ada baru boleh ipon. Kena hak jenis makan 10 telur 10 orang makan tu dah anak sebut tu. Nak ipon lagu mana? Kecek sedap belaka. Lepas tu kena tengok dia punya orang panggil doktor ambil bidan tu berapa orang patut banyak perkara lah kena kiranya. Banyak perkara. Sebab tu bagi kita kalau kita ngaji molek dari segi pekoh kita faham molek, hal tu termasuk dalam masalah tu. Memanglah doktor ana pernah cakap doktor lelaki dia kata dia ni dia akan tolak selagi ada doktor perempuan. Ni orang Islam kita ni. Sebab dia kata dia buat sebut muka dia pada isteri juga. Sebab tu dia kata dia akan tolak. Enggak dia doktor pakar. Kadang-kadang doktor perempuan ada pun dalam kis-kis tertentu, kis-kis kritika kena dia juga terpaksa ni. Padahal asalnya tengok aurat tu, kemuncul aurat tu tengok tu. Benda-benda gitu kena faham. Sebab tu kata bila tengok ni, tengok sebagai apa? Misalnya kita kata orang nak buat kajian. Misalnya contoh anda tengok dalam internet tu buat kajian, lagu mana nak kawal supaya dia punya ni filem pornografi ni. Kena tengok lah sebab nak buat kawal ni bahagian programmer ni bagaimana kita nak sekat nak kapo dia tengok lagu mana. Misalnya contoh kita kata di mahkamah nak sabit kes zina, tak boleh malu-malu dah. Hakikat royak jangan royak terai sangat, tak boleh gitu. Dia kena royak terai sangat mana. Orang dalam pekoh tu kan dia kena jelas popeng masuk dalam tudupeng. Selagi tak sampai situ orang tak panggil zina. Tak usah royak lah. Terlindung alik selah dah pun tak boleh orang tak panggil zina dah. Anak ayatnya nak tuduh orang melakukan zina ni kita nampak dengan mata kepala kita. So popeng masuk tudupeng. Sebab tu kalau masuk mahkamah waktu tu cerah setara mana, cahaya setara mana, ada terlindung ke tidak. Selagi tak nampak popeng tu tak boleh nak sabit zina. Kalau orang tu tuduh juga dia kena hukum qazah. Sebab tu video tak terpakai dalam fiqh. Nak sabit orang zina dengan video tak terpakai. Itu dalil sokongan saja. Fiqh semasa pun sebut gitu. Hak ni anak ayatnya biar kita faham takut masalah ni sampai situ baru orang panggil masalah. Baik. Kemudian untuk seterusnya kita bincang minggu depan insya-Allah kita berhenti setakat tu dulu. Jadi hak ni hadrat perlu dihayati sangatlah Mana untuk diri kita sendiri supaya kita dapat jaga diri kita. Banyak dah kita buat kebaikan semaya puasa ni, hak benda-benda jahat ni kita jaga setara mana supaya kita tak terbuat, supaya kita boleh halal diri kita daripada buat benda tak mana. Maya tak tinggal dah orang kita ni, hak ni lagu mana. Itu maksud perbincangan Jadi kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.